Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bertemu dalam pelajaran Nahu kita, Nahu Al-Fatih. Table Nahu Al-Fatih dalam label yang pertama dalam bab harfun jar, tetapi diselitkan sebelum itu mengenai dengan mudhafun ilaih. Kita nak bincangkan mengenai dengan mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Bila sebut dari sudut istilah, mudhafun ilaih ini adalah nisbah satu isim kepada isim yang lain, tujibu lisani al-jarra daiman, yang mana orang tak dapat faham melainkan ada kalimah kedua. Contoh pokok. Pokok apa? Tak tahu. Pokok kelapa. Kelapa jadi mudhafun ilaih. Contohnya rumah. Rumah siapa? Rumah Ali. Ali jadi mudhafun ilaih. Benda yang mubham, kesamaran, maka perlu didatangkan kalimah yang kedua menjadikan sebagai mudhafun ilaih. Okey. Sekarang kita lihat. Selalunya dalam mudhaf dan juga mudhafun ilaih ini, kalimah pertama dipanggil sebagai mudhaf, kalimah yang kedua dipanggil sebagai mudhafun ilaih. Contoh, sayyarah, sayyaratu. Sayyarah siapa punya? Abi. Sayyaratu abi, kereta ayahku. Ini jadi mudhaf. Okey, ini jadi mudhafun ilaih. Tapi selalunya mudhaf dia takkan i'rab mudhaf. Dia mesti ada satu i'rab yang lain. Mudhaf ni sebagai sandaran je lah, merangkap. Mudhafun ilaih sebelum dia mesti mudhaf, tapi ini mesti ada i'rab lain. Sama ada mubtada' ke dia, sama ada khabar ke dia, sama ada apa ke, dia mesti ada i'rab yang lain. Tak boleh i'rab mudhaf semata-mata. Okey. Selalunya mudhafun ilaih ini dia ada ditakdirkan, tapi bukan semua ya, selalunya lam, min ataupun fi. Ditakdirkan dengan lam ataupun min ataupun fi. Contohnya sayyaratu abi, kereta ayahku. Jadi maksudnya sayyaratu li abi, ada lam, seolah-olahnya begitulah, li abi, kereta milik ayahku. Nampak? Dia tak dapat dipisahkan tiga ni, selalunya lah. Kita lihat contoh. Sebelum daripada itu, kita cuba untuk datangkan satu contoh antara ada mudhafun ilaih tak ada mudhafun ilaih. Okey. Qara'tu. Qara'tu, qara' baca. Tu aku membaca. Baca apa tu? Mujalladan. Satu jilid. Satu buku aku baca. Fi yaumin wahid. Dalam satu hari. Okey? Fi yaumin wahidin. Aku baca satu jilid penuh. Di sini nakirah. Mujallad, aku baca satu jilid. Buku satu jilid aku baca. Habis. Buku jilid apa yang kamu baca tu? Jilid, buku jilid apa? Tak bagi tahu. Inilah dipanggil sebagai, ini i'rabnya jadi apa? I'rabnya jadi fa'il, ini adalah maf'ulun bih. Okey. Tapi mujallad ini boleh kita jadikan dia sebagai nak menghilangkan mubham, kesamaran, orang yang mendengar. Dia tak tahu apa benda, jilid buku apa yang dia baca.
maka cara dia kita hendaklah hilangkan mubham dengan mudhafun ilaih. Kesamaran tadi hilangkan dengan mudhafun ilaih. Jadi macam mana? Qara'tu. Okey. Mujallad. Mujallada. Maf'ulun bih. As-sirati. Oh, aku baca satu jilid daripada kitab sirah. Baru faham. Mujallada at-tafsiri. Oh, baca satu jilid daripada kitab tafsir. Baru faham. Fi yaumin wahid. Nampak? Jadi di sinilah kita nak bagi tahu di sini baris bawah. Jadi apa? Mudhafun ilaih. Di sini mudhaf. Tapi mudhaf tak boleh i'rab mudhaf saja. Dia mesti ada i'rab lain. Fa'il di sini adalah maf'ulun bih. Nampak? Aku telah membaca satu jilid. Okey. Kita jelas setakat tu. Inilah untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan kesamaran. Kalau tak, kita tak bermudhafun ilaih, masih orang yang mendengar tadi dia rasa samar. Orang yang mendengar, dia kata aku baca kitab sirah, orang yang dengar kata aku baca satu jilid. Jilid apa tak tahu. Tapi bila kita letak mudhafun ilaih, akan terangkatlah kesamaran tersebut. Yang kita perlu tahu sekarang ini apa dia? Mudhafun ilaih senantiasa berbaris di bawah kasrah. Okey, sentiasa berbaris di bawah. Contoh ayat Quran satu, ayat Quran banyak Ayat Quran banyak. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum. Okey, dalam Suratul A'raf ayat ke-158, juzuk yang ke-9 4 lain satu muka kan. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum. Nampak? Ini adalah harfun taukid, in. Ya adalah isim kepada inna. Rasulullah. Rasulu jadi apa? Jadi khabar. Khabar inna, dan dia juga merangkap sebagai mudhaf. Okey. Hi jadi mudhafun ilaih. Selalu cara nak mudah dia, kalimah pertama tak ada alif lam, kalimah yang kedua ada alif lam. Itu antara tanda lah. Tapi tak semestinya juga, okey? Contoh Quran lain banyaklah. Boleh tengok dalam dia mesti baris bawah. Okey. Kemudian kita lihat seterusnya faedah yang akan terhasil daripada mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, okey, dia akan memberi dua faedah. Yang pertama dipanggil sebagai ta'rif. Yang kedua dipanggil sebagai taksis. Apa benda ta'rif taksis ni? Ini kita nak bincang ni dalam bab mudhafun ilaih. Okey. Apabila isim mudhaf, isim yang disandarkan kepadanya ma'rifah, maka idhafah tersebut memberi faedah ta'yin dan juga ta'rif. Contoh, kita bagi contoh tadi apa? Qara'tu mujallada. Okey. Mujallad as-sirah. Nampak? Sekarang ini, bila mana isim yang disandarkan kepadanya itu ma'rifah, idhafah tersebut memberi faedah ta'yin.
Nampak di sini, ini mudhaf ni mudhaf ilaih. Isim ini disandarkan kepada ni. Nampak? Dan sini ada alif lam. Ada alif lam. Makna mudhafun ilaih ada alif lam. Inilah memberi faedah ta'rif ataupun ta'yin. Aku baca satu jilid. Jilid apa tu? Jilid kitab sirah, memberi ta'yin. Tak baca kitab lain, kitab sirah. Qara'tu mujallada al-hadis. Aku baca satu jilid kitab hadis. Jadi di sini memberi faedah ta'yin. Ta'yin apa? Penentuan. Aku baca kitab tafsir satu jilid, tak baca kitab lain, tafsir je. Okey. Inilah memberi faedah ma'rifah. Ta'rif ni makna apa? Ma'rifah. Okey, ma'rifah dan juga ta'yin, penentuan, menentukan. Boleh Kadang-kadang mudhafun ilaih ni ada alif lam, ni takhsis mudhafun ilaih tak ada alif lam. Mudhafun ilaih apa tak ada alif lam. Contoh mudah. Ra'aitu. Ra'a melihat, tu ni aku melihat. Melihat apa? Daw'an. Daw' ni cahaya Kalau orang Arab dia nak sebut lampu ni, dalam bahasa buku kata misbahun, lampu. Misbahun makna lampu. Tapi dia akan sebut daw'. Ishtaghil ad-daw'. Ishtaghil ad-daw' makna apa? Buka lampu. Itfi ad-daw', matikan lampu. Okey, daw'. Daw'an. Aku melihat cahaya. Aku melihat apa? Melihat apa? Cahaya fil laili, pada waktu malam. Okey? Fil laili. Aku melihat cahaya pada waktu malam. Ra'a fi'il madhi past tense, tu fa'il. Daw'an ni adalah, daw'an jadi apa? Jadi dia sebagai maf'ulun bih, sebab dia cahaya yang kena lihat. Aku lihat apa? Lihat cahaya. Cahaya yang kena lihat jadi maf'ulun bih. Fil laili jar dan juga majrur. Aku melihat cahaya fil laili, pada waktu malam. Ni ya, pada waktu malam. Okey. Bila kita nak mudhafkan dia, kita nak tahu, nak bagi tahu cahaya apa yang kita lihat. Aku lihat cahaya. Cahaya apa tu? Cahaya apa yang aku lihat? Kita nak bagi tahu, itulah jadilah dia mudhafun ilaih. Okey. Macam mana nak bagi tahu? Ra'aitu daw'a. Aku melihat cahaya. Cahaya apa tu? Cahaya narin. Mana alif lam? Tak ada alif lam. Aku melihat cahaya. Nak bagi tahu, aku khususkan malam tu, aku lihat cahaya tu, cahaya khusus api. Makna tak bukan aku lihat cahaya kilat, bukan aku lihat cahaya lampu, bukan aku lihat cahaya bulan. Aku lihat cahaya api. Nampak? Jadi makna dia telah daw'a narin, dia telah buang, bukan daw'a al-qamar, bukan daw'a qamarin, bukan daw'a misbahin, bukan daw'a apa lagi? Barqin, kilat, bukan. Tapi daw'a narin. Tapi kalaulah kita nak buat ra'aitu daw'an nari, boleh juga. Boleh. Cuma nak bagi tahu perbezaan yang halus antara ta'rif dan juga takhsis. Kalau kita lihat kitab-kitab klasik kita dulu,
Dia kata apa lah? Dalam syarah ta'rif ini dia lebih tinggi martabat daripada takhsis. Ta'rif maknanya kalau dia ada alif lam daw'an nari, makna ma'rifah tu ta'yin tu lebih tinggi berbanding dengan takhsis. Ma'rifah tu lebih tinggilah ketakyinan dia berbanding dengan takhsis. Okey, kita terus lagi kita lihat. Kita ambil contoh ayat Quran. Untuk ta'rif dan juga takhsis ni kita ambil. Ini sod takhasad ya sod takhsis. Okey, kita lihat ayat Quran dalam suratul Maidah ayat ke-96. Suratul Maidah ayat ke-96 dalam kisah bab haji lah ni, Kisah apa nama larangan orang yang berihram memburu, memburu. Kemudian seterusnya kita lihat juga dalam suratul Dukhan ayat 43 44. Okey. Kita lihat surah Al-Maidah ayat 96. Uhilla lakum saydul bahri. Ayat Quran Uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu. Dihalalkan apa? Untuk orang berihram ni haram memburu, tapi halal bagi orang yang berihram ni saydul bahri, memburu binatang laut. Binatang laut boleh, binatang darat tak boleh. Di sini jadi apa? Uhilla, iaitu jadi ini past tense ni, fi'il madhi. Cuma dia majhul. Majhul terjemah dia macam mana? Terjemah dia dihalalkan bagi kamu. Ini kalau fi'il madhi biasa dipanggil fa'il. Kalau fi'il madhi majhul dipanggil sini naib fa'il. Ini fi'il majhul, ini adalah naibul fa'il. Okey? Naibul fa'il. Ini al-bahri adalah mudhafun ilaih. Okey, sekarang ni al-bahri ni adakah dia ta'rif ataupun takhsis? Dia adalah ta'rif. Makna ma'rifah. Dikhususkan, ditentukan, ditakyinkan al-bahr. Bila kita perhatikan ayat ni, kita akan melihat mudhafun ilaih dia adalah dima'rifahkan. Okey, saydul bahri. Okey. Jadi kita lihat kalimah sebelum dia saydu. Nampak tak saydu? Menunjukkan kalimah ini memburu, saydu. Memburu apa? Ghairu muayyan, tak ditentukan buru. Dihalalkan bagi kamu memburu. Buru apa tak tahu. Memburu apa kita tak tahu. Memburu apa? Memburu binatang darat ke, binatang laut ke, binatang apa? Oh, al-bahari. Dihalalkan mereka memburu binatang laut. Oh, jadi di sini mana asalnya mubaham, kekeliruan. Sekarang dah ditentukan, ditakyinkan al-bahar. Maka hilanglah kekeliruan tersebut. Ditentukan binatang laut boleh diburu. Nampak asalnya tak jelas, tapi dah jelas. Okey. Begitu juga surah Dukhan. Surah Dukhan ayat 44, 43, 44. Inna syajarataz zaqqum. Huraian dia sama, adalah az-zaqqum dan juga al-athim. Okey. Sekarang ni kita berpindah kepada satu ayat Quran yang mana dia tak beri faedah ta'rif, tapi dia memberi faedah takhsis. Banyak juga dalam Quran. Okey. Apa dia?
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang mampu berpuasa, fidyatun ta'amu miskin. Okey. Ayat ini mudhaf ilaih dan nakirah. Dia kalimah miskin nakirah. Falam yaktasib al-mudhaf minhuma at-ta'rif kama fil innama iktasa at-takhsis fa innahu mimma la syakka fihi anna kalimat at-ta'am a'am min ta'amu miskin. Kita lihat contoh ayat Quran. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, okey, fidyatun ta'amu miskin. Okey, boleh tak kita lihat sekarang ni wa 'alal ladzina yutiqunahu, wajib kepada orang yang mampu berpuasa, yutiqunahu. Sebenarnya di sini perbahasan ulama tafsir panjang, ulama mufassirin. Ada yang kata wa 'alal ladzi, ada takdir la. Wajib kepada orang yang tak mampu berpuasa. Wajib apa tu? Fidyatun. Fidyah. Fidyatun. Fidyah tu apa dia? Fidyah tu apa dia? Ta'amu miskinin. Nampak? Ada ulama tafsir kata bukan. Wa 'alal ladzi, wajib kepada orang yang mampu berpuasa, fidyah. Dia mampu puasa tapi tak nak puasa. Ni pada awal Islam lah. Ada pelbagai tafsiran lah. Lihat kita tafsir. Jadi mana orang yang mampu puasa tak nak puasa boleh. Dia puasa Ramadan tak nak puasa pada awal-awal Islam, bayar fidyah. Tapi syariat Nabi Muhammad sekarang ni, ini pada awal Islam. Sekarang ni tak dibenarkan lah. Tak dibenarkan, hukumnya haram, berdosa. Orang mampu puasa tak nak puasa bulan Ramadan. Fidyatun, dia kena bayar fidyah. Fidyah tu apa? Ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Sekarang mautinu syahid, perbincangan kita di mana? Di sini. Nampak tak? Fidyah ni apa? Memberi makan. Okey, ni mudhaf lah ya. Mudhaf. Okey, beri makan sini mudhafun ilaih. Nampak tak? Al-miskin ni tak ada alif lam. Alif lam tak ada. Dia bukan fidyatun ta'amul miskin, tak ada. Ta'amu miskin. Nampak? Ha. Kerana apa tak ada alif lam? Kerana apa tidak ada alif lam? Okey. Kita nak bincang kerana apa tak ada alif lam. Kita nak bagi tahu bila tak ada alif lam, dia bukan memberi makna ma'rifah. Kita pun tak nak tahu orang miskin yang mana satu, betul tak? Orang yang mampu berpuasa ataupun tak mampu berpuasa kena bayar fidyah. Fidyah dia apa? Memberi makan orang miskin. Yang orang miskin yang mana satu tak ditentukan, tak ta'yin. Yang mana satu tu miskin yang macam mana tak ditentukan. Jadi nak bagi tahu miskin di sini bukan ta'yin, bukan ta'rif. Ta'rif ni ta'yin, menentukan, bukan itu. Tetapi maksud dia adalah untuk taksis. Yang penting khusus untuk orang miskin, bukan orang kaya. Tak perlulah miskin yang mana satu. Okey. Jadi memanglah kita kata kalimah ta'am ini, ta'am lebih umum berbanding ta'amu miskin. Kalau kita kata fidyatun ta'am, wajib kepada orang tak mampu berpuasa, fidyah beri makan. Itu umum, beri makan. Orang beri makan kepada orang kaya, beri makan kepada jiran, kepada anak saudara, kepada kaum kerabat, kepada orang miskin. Umum. Tapi bila letak je ta'amu miskin, jadi makna dah spesifik untuk orang miskin saja. Jelas Okey. Ini surah apa? Surah Al-Baqarah ayat ke-184. Nah, surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. 2 lai 1 muka. 2 lai 1 muka surat. Bukan 2 lai, 3 lai 1 muka surat. Okey Seterusnya kita lihat ni lam min fi ni. Kita nak lihat tu. Kita hari ini kita nak hadamkan sehadam-hadamnya, selicin-licinnya mudhafun ilaih. Tak ada persoalan lagi lah. Okey.
kita lihat ada jumlah dipanggil aqsam. Kita panggil apa, pembahagian mudhafun ilaih ini ada yang dikatakan sebagai pembahagian maknawiyah. Okey, kita lihat dia bahagi lagi. Ni aqsam pula. Apa dia tadi? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ini aqsam, jenis pembahagian. Ada dua. Yang pertama maknawiyah. Jelas. Yang kedua dipanggil apa? Dipanggil tamyiz bin nisbah. Tamyizun nisbah. Tamyiz nisbah. Okey. Kita lihat maknawiyah. Maknawiyah ni dia sama ada dia penambahan dia sama ada pada lam, pada min ataupun pada fi ni. Ini dia yang kita macam min, fi. Contoh. Kita ambil contoh satu cukuplah ya. Tak perlu contoh banyak-banyak. Bimak ni. Sebelum tu, kita nak bagi tahu juga. Kita bagi contoh tiga-tiga lah supaya jelas. Hadza saubun, kita ambil contoh min. Yang pertama. Hadza, ini adalah hadza. Saubu. Saubu, ini adalah mubtada', saubu adalah khabar, ini adalah pakaian. Baju. Haririn. Ini adalah pakaian sutera. Harir, sutera. Okey, nampak tak? Jadi sekarang ni, di mana perbincangan kita? Hadza saubu haririn. Ini mudhafun ilaih, ini mudhaf. Jadi sebenarnya dia ada seolah-olah macam ada min dah asalnya. Hadza saubun. Saubun min haririn. Ini adalah pakaian daripada sutera. Cuma nak ringkaskan tak perlulah min. Tak perlu min. Min ni dipanggil sebagai untuk menafsirkan, menjelaskan sebagai bayan. Min untuk apa? Function dia bayan. Kita lihat contoh yang seterusnya. Okey. Kalau dalam Quran ada tak contoh? Dalam Quran. Dalam Quran pun banyak juga tau. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kamu bahimah, binatang ternak. Binatang yang macam mana? Al-an'am. Binatang ternak yang macam mana? Binatang ternak yang mempunyai al-an'am. Kita lihat ayat contoh ayat Quran Surah apa ni? Suratul Al-Ma'idah ayat yang pertama sekali. Ayat 1 juzuk yang ke-6 Apa dia tu? Uhillat lakum. Okey. Bahimatul an'am. Nampak? Dihalalkan. Uhillat. Majhul. Fi'il madhi majhul. Uhillat. Dihalalkan bagi kamu bahimatu.
Dihalalkan bagi kamu bahimatu. Bahimah ni apa? Bahimah ni binatang. Binatang ternak. Al-an'am binatang ternak yang mempunyai 4 kaki. Jadi dihalalkan bagi kamu binatang ternak. Binatang ternak yang macam mana tu? Oh, bahimatu minal an'am. Nampak? Bahimatun minal an'am. Seolah-olah min ni nak menafsirkan bahimah ni. Jadi bahimah ni apa? Iaitu min nak menafsirkan bahimah al-an'am. Jelas Banyak lagi contoh Quran. Banyak. Sekarang ni contoh min, lebih kepada menafsirkan. Sekarang kita tengok contoh yang kedua, fi. Fi. Fi pun banyak juga dalam Quran. Fi ni. Kita tak payah bagi contoh lah, kita ambil contoh ayat Quran je senang. Fi. Apa dia? Kita boleh lihat dalam surah apa tu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 226. Wal mutallaqatu, perempuan-perempuan yang ditalak, diceraikan. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata. Bukan. Ayat 226. Tengok tarabbusu arba'ati ashhur. Tarabbusu okey, ashhurin. Ini ba ni bukan ya, ba. Tarabbusu. Okey. Perbincangan kita di mana? Tarabbusu arba'ati. Arba'ati jadi mudhafun ilaih sebab dia baris bawah. Okey. Ashhurin mudhafun ilaih juga. Nampak? Mudhafun ilaih wa huwa mudhaf, ni mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dia juga sebagai mudhaf. Sebelah ni adalah mudhafun ilaih. Sekarang ni mereka menunggu, perempuan dalam iddah tunggu apa tu? Tarabbusu fi arba'ati, dalam tempoh fi. Dia fi lebih kepada zaraf, tempat. Pada. Terjemah dia pada. Nampak? Banyak dalam Quran Syahrul Ramadan, saumu Ramadan. Saumu fi Ramadan. Bal makrul laili wan nahar, bal makru fil lail, bal makrun fil laili. Okey? Seterusnya kita nak lihat apa lagi dengan lam. Satu lagi lam, last, lam. 3 min baru bayan ni bayan menjelaskan. Satu lagi apa tadi? Allahumma salli ala Muhammad, fi untuk zaraf, tempat. Yang ketiganya adalah lam. Lam ni untuk apa? Lam ini untuk lil milki wal ikhtisas. Itu lam. Lam. Lam ni untuk apa? Lil milki wal ikhtisas. Apa maksud tu? Lil milki wal ikhtisas. Contohnya macam kita bagi contoh tadilah. Contoh awal-awal tadi. Sayyaratu abi. Abi ni jadi apa? Mudhafun ilaih. Ini mudhaf. Sayyaratu kereta siapa? Li abi, kereta milik ayah aku. Nampak? Dia sebenarnya ada lam di sini. Ada lam di sini. Tapi dia tak berbuah lam lah sebab dia mudhafun ilaih, nampak? Lam. Contoh Quran. Contoh Quran pun banyak. Okey.
Kita baca apa dia contohnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Taala telah buat terhadap ashab, tuan-tuan milik gajah. Ashab tuan lil fil, bagi gajah, tuan-tuan bagi gajah. Asalnya ashabil fili tu asalnya seolah-olah ashabin lil fili. Okey jelas. Seterusnya idhafah lafziyah. Okey. Ini kita nak bincang ni, idhafah lafziyah ni apa dia ni? Inilah dia tamyizun nisbah, dipanggil idhafah. Idhafah apa? Lafziyah. Dia tak, apa maksud dia idhafah lafziyah, tamyizun nisbah, dia tak ada, tak perlu tambah lam min fi, tak perlu. Idhafah lafaz kepada ma'mul dia. Ma'mul. Perkataan selepas dia. Dia tak memberi pun idhafah tersebut tidak memberi faedah mudhaf sebagai ma'rifah, tidak juga sebagai takhsis. Hanya maksudnya untuk at-takhfif faqat. Takhfif, untuk meringankan saja. Tak beri maksud takhsis pun tak ada. Takhsis pun tak ada, ta'rif pun tak ada, ta'yin. Dia hanya untuk membawa maksud takhfif faqat. Okey. Contoh. Apa contoh ayat Quran yang kita boleh bagi? Surah Asy-Syu'ara. Ataupun kita tengok lebih mudah lah. Dalam surah Al-Imran. Surah Asy-Syu'ara pun boleh. Surah Al-Imran ni selalu kita baca ayat 185. Okey. Apa dia tu? Kullu nafsin za'iqatul maut. Sekarang ni kita boleh padam dah ni. Maknawiyah dah habis. Tentang idhafah al-lafziyah. Okey, kita lihat. Apa contoh dia? Surah Al-Imran ayat 189 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Okey. Cara penulisan ni salah. Hamzah bukan berada di atas. Macam kita baca ulaika ala hudam mir rabbihim, ulaika berada di bawah. Za'iqah. Okey, lihat. Kullu nafsin, setiap jiwa. Za'iqatun, daripada zaqa yazuqu. Za'iq, iaitu apa? Merasai. Pasti merasai. Asalnya apa? Kullu nafsin za'iqatun. Asalnya. Al-mauta. Merasai akan kematian. Kullu nafsin za'iqatun al-mauta. Setiap jiwa pasti akan merasai kematian. Tapi sebab tanwin ni berat, dia nak ringankan. Bila ringan, macam mana kita idhafahkan dia lah. Jadi kalau kita idhafahkan, jadikan dia sebagai mudhaf, idhafah menjadikan dia sebagai mudhaf, tak boleh bubuh tanwin. Jadi bab satu. Asalnya za'iqatun. Di sini mudhaful ilaih lah. Tak boleh baris atas, baris bawah. Okey. Okey Kemudian kita lihat lagi
Dalam suratul Maidah ayat ke-27, setiap tasniah dibuangkan nun dia. Watlu alaihim naba abnai adama. Ini pun untuk ringan juga. Apa dia tu? Watlu alaihim naba abnai adama. Watlu alaihim naba abnai. Wahai Muhammad, bacalah kepada mereka berita kisah. Kisah Naba'a. Kisah apa? Ibnai. Ibnai apa? Dua anak Adam. Ibnun satu. Dua orang. Ibnani. Atau apa Ibnai ni? Nampak Ibnai ni? Bila mana dia jadi mudhaf, Adama jadi mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaih. Tapi dia tak bolehlah baris bawah sebab dia isim alam. Nama orang yang bukan Arab. Nama Adam ni bukan nama Arab. Berbaris atas. Asalnya bawah. Ibnai, asalnya Ibnai ni. Bila mana dia mudhaf, haram nun bagi mudhaf. Haram nun bagi mudhaf. Kalimah yang mudhaf. Buang. Jadi, buang ni jadi Ibnai Adama. Kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-27. Okey. Begitulah juga dengan jamak. Jamak. Okey. Banyak contoh Surah As-Sajadah selalu kita baca pagi Jumaat. Walau tara idzil mujrimun. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Nampak? Walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim. Macam mana tulisan ru'usihim? Okey. Kalau kamu lau tara idzil mujrimun, surah As-Sajadah ayat ke-12. Kalau kamu melihat wahai Muhammad, ketika orang-orang berdosa mujrimun nakisu ru'usihim, mereka tundukkan, nakis tundukkan kepala mereka menunduk orang mujrimin, penjenayah menundukkan kepala mereka. Asalnya di sini ada nun, nakisuna ru'usihim. Tapi mudhaf haram nun ketika tasniah dan juga jamak. Okey? Jadi gantikan dengan alif. Dalam Nahwul Kafi, kitab Nahwul Kafi, dia kata tak perlu tambah dah nun ni. Dia tak perlu tambah dah alif ni. Cukup kita buang begini je, dia kata. Buang. Biarkan macam tu. Tapi dalam Quran ada alif. Dalam Quran ada alif. Alif bersama waw jamak panggil Okey, yang akhir-akhir ni kita lihat. Ada sikit lagi lah. Dalam 5-10 minit lagi habislah insya-Allah. Okey. Kita lihat dalam ni contoh idhafah lafziyah yang tidak memberi faedah mudhaf tersebut sebagai ma'rifah. Kita lihat contoh baru kita nampak. Surah Al-Ma'idah ayat ke-95. Al-Ma'idah ayat ke-95. Surah Al-Ma'idah ayat ke-95. Sebab apa nama Kaabah? Kaabah ni maknanya murabba', benda yang berpetak. Itu nama Kaab.
Okey. Hadiyan balighal Ka'bah. Jumpa ayat dia panjang sikit Ayat 95 ni. Kita lihat kalimah hadiyan ni. Hadiyan ni kalimah apa? Tak ada alif lam. Nakirah dia. Dia nakirah. Tak ada alif lam. Okey. Baligha mudhaf kepada Kaabah. Baligha apa? Mudhaf. Okey. Makna hadiyan ni binatang yang nak disembelih, nak sampaikan ke Mekah. Okey. Kaabah isim alam lah yang berada di Mekah. Falau kanat istafadat baligha at-ta'rif. Kalaulah mendapat faedah baligha itu sebagai ma'rifah, maka tak boleh kita sifatkan dengannya sebagai nakirah. Ini daripada dalil yang datang ke atas mudhaf pada idhafah lafziyah tidak mendapat faedah daripada mudhafun ilaih ta'rifan wala takhsisan. Okey. Kita lihat. Kalau di sini Al-Ka'bah, ini makna ta'rif, memberi makna apa? Ta'rif. Ta'rif. Bila di situ alif lam, bila di sini ada alif lam, makna sebelah dia pun akan jadi ma'rifah juga. Cuma dia mudhaf, tak boleh ada alif lam. Okey. Dia tak boleh tidak menjadi alif lam. Tapi di sini nak bagi tahu. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahunya mudhafun ilaih dia memberi faedah takhsis ataupun memberi faedah apa? Ta'rif, itu ta'yin. Okey. Tapi dalam ayat ini tak memberi faedah apa-apa. Tak memberi sebarang faedah. Nampak tak? Mana kadang-kadang dia tak memberi faedah, walau tak memberi faedah takhsis pun tidak, ta'rif pun tidak. Okey, sekarang seterusnya kita lihat contoh yang kedua lebih jelas lagi. Ayat suratul Hajj ayat ke-9. Tengok, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Di kalangan manusia ada orang yang yujadil, berbahas-bahas mengenai Allah tanpa ada ilmu pengetahuan, tak ada petunjuk, tak ada kitab yang menyinari. Saniya'itu fihi. Saniya'itu fihi ayat ke-9 suratul Hajj juzuk ke-17 Saniyah jadi hal. Wa hiya mudhaf ila itfihi. Tengok, saniya'itu fihi. Saniyah di sini nampak tak? Saniyah ini jadi hal. Sebab dia fathah. Hal. Di sini jadi mudhafun ilaih. Hal dan juga hal merangkap sebagai mudhaf. Saniyah. Lihat suratul Hajj. Itfihi ini adalah ma'rifah. Mana ma'rifah tak ada alif lam? Memang tak ada alif lam sebab ada dhamir. Nampak? Itfihi ini adalah ma'rifah tapi tak ada alif lam, ma'rifah. Kerana dia ada dhamir. Samalah seperti ada alif lam. Lianna itfun itfi dimudhafkan kepada ha. Ha itu adalah dhamir. Ha ini adalah dhamir. Maka jadilah dia itfu itu ma'rifah disebabkan idhafah. Beserta demikian berlakulah kalimah saniyah hal. Okey, kalaulah kanat iktasi bati ta'rif lama jaza an takuna halan.
Li'anna al-hal la takunu ma'rifah. La takunu ma'rifah wa innama takunu nakirah. Kalau kita kata saniyah ini adalah ma'rifah, ini ma'rifah. Bila dia ma'rifah, sebab apa ma'rifah? Itu fihi. Sebab dia ada dhamir, tak boleh ada alif lam. Mana ada alif lam, ada dhamir, ada salah satu lah. Okey. Bila di sini pun seolah-olah macam ada alif lam, di sini pun mudhaf pun ma'rifah juga seperti atas. Cuma bila ma'rifah dia tak ada alif lam. Tapi di sini sebenarnya dia tak boleh ma'rifah. Kalau dia ma'rifah tak boleh jadi hal. Kerana hal mesti nakirah, bukan ma'rifah. Jelas ha? Hal mesti nakirah, tak boleh ma'rifah. Jadi di sini tak memberi faedah ma'rifah. Di sini tak beri faedah ma'rifah. Dia beri faedah apa tu? Ma'rifah tak, takhsis pun tak, semua tak. Okey. Muhti'ina muqni'i ru'usihim. Kemudian adakah setiap isim-isim itu sesuai untuk dijadikan sebagai idhafah? Adakah sesuai untuk jadikan sebagai idhafah? Semua isim boleh jadi mudhaf? Tidak. Sebab di sana ada beberapa isim yang mana dilarang diidhafahkan. Contohnya isim alam. Isim alam tak boleh kita idhafahkan, dhamir tak boleh idhafah. Isim isyarah tak boleh diidhafahkan. Isim mausul juga tak boleh. Melainkan kalimah ai. Kalimah ai. Dan juga asma'ul istifham. Istifham pun tak boleh. Isim istifham pun tak boleh. Melainkan kalimah ai. Kalimah ai saja yang boleh dijadikan sebagai mudhaf. Jadikan sebagai mudhaf. Yang lain tak boleh lah jadi sebagai mudhaf. Dalam Quran pun ada ayyul fariqaini wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil ladzina amanu ayyul fariqai ayyu al fariqaini. Fariqaini jadi mudhafun ilaih. Dalam surah apa tu? Surah Maryam ayat 73. Cukup sekadar itu dululah. Mudah-mudahan bab mudhaf alaih kita dapat hadal dengan baik, dapat faham insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha